Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, anak-anak murid. Ya, hari ini kita nak masuk topik pada 2.2.1 standard kandungan. Yang biasalah, setiap kali kita masuk pada topik baru untuk bab 2 ni, kita kena faham dulu standard pembelajaran dia. Ya, sila buka muka surat 218. Ya. Okey, kita tengok satu persatu dulu dia punya keyword yang ada uh, dalam muka surat tersebut. Kita cikgu besarkan kat sini. Okey, tengok pada 2.2.1. 2.2.1. Siapa yang baru masuk Okey. Hello Camdocs. Hello Tan. Okey, kita lihat dalam 218 ni. Dekat standard pembelajaran ni 2.21, dia pertama sekali dikatakan menentukan kunci primer atau kunci asing yang sesuai bagi entiti. Ini adalah sambungan daripada apa yang kita belajar sebelum ni. Kita dah belajar 4 komponen bagi ERD. Pertama sekali kita mengenal pasti pasal entiti, attribute, kemudian perhubungan, dan last sekali pasal kekardinalan. Yang ini adalah komponen yang keempat, iaitu komponen yang kelima, namanya kekunci primer, ya, ataupun kekunci asing yang sesuai bagi setiap entiti. Ya. Welcome Amira. Okay, so kat sini kita nak kenapa kita kena faham untuk kunci primer ni dan kenapa pula topik ini berbeza dengan 4 komponen tu. Kalau 4 komponen tadi kita dah bincang pada 2.1.3. Yang kunci primer ni kita bincang pada 2.2.1. Ya, ada sebabnya nanti kita akan cakapkan. Okay. Jadi untuk topik ini dia tak banyak sangat hari ni. Kita just nak kenal pasal kunci primer, kunci asing. Itu je. Kalau kita pergi jauh sangat nanti takut you all penat tunggu dan sebagainya. Okay. Ini adalah merupakan jadual asal. Kita lihat kat sini. Ini orang kata mukadimah bagi tajuk 2.21 ni reka bentuk pangkalan data. Macam mana kita nak bangunkan pangkalan data. Okey, dalam topik ini kita lihat ya, ada beberapa entiti yang terlibat, iaitu peminjam dan juga pinjaman. Dua benda daripada data asal yang besar ni. Ini adalah jadual asal. Jadual asal ni mengandungi semua atribut dan atribut ini tidak dipecahkan lagi. Ya. Kalau kita lihat kat situ dia ada beberapa atribut pasal ID murid, ya, nama murid dan juga nombor telefon. Kemudian ada kod buku, ada tarikh pinjam dan tarikh hantar. Jadi kat sini ada beberapa atribut yang berbeza untuk entiti yang berbeza. Jadi kita tinggalkan ni dulu sebab kalau kita tak kenal apa itu kunci primer, maka kita tak boleh nak buat lagi ni pernomolan bahagian ni. Kita lihat pada jadual peminjam ni. Okay. Kekunci primer ni anak-anak adalah kekunci yang ada pada setiap jadual. Ada dua jadual, jadual pinjaman dan jadual peminjam dan jadual pinjaman. Kedua-dua jadual ini mengandungi beberapa kekunci primer dan juga kekunci asing. Tapi kalau bahagian ini kalau bila terangkan nanti anda pening. Jadi kita bincangkan pasal jadual peminjam saja dulu. Dalam jadual peminjam ini anak-anak ada satu kunci primer dan kita kena pastikan bahawa kunci primer ni adalah unik dan tidak sama pada entiti yang berbeza. Okey. Kita lihat kat sini ada ID murid, ada nama dan juga nombor telefon. Agak-agak mana yang boleh dikenal pasti sebagai kunci primer? Siapa boleh tolong bantu cikgu nak jawab untuk soalan ni? Cuba pilih kunci primer. Ya Azra? ID murid. Yes, kenapa ID murid Azra? Sebab dia berbeza, like tak boleh copy. Okay, nice. Okay, kat sini kita lihat ID murid bagi Ali, Francis dan juga Lim ni dia ada nombor ID yang berbeza. Cuma kalau kita lihat kat sini Ali ni dia berulang sebanyak 3 kali. Berulang sebanyak 3 kali. Itu kita dah belajar awal-awal dulu. Dia panggil sebagai apa? Kelewahan data. Apa kelewahan data? Ali itu berulang sebanyak 3 kali. Sepatutnya dibuang saja bahagian ni. Tinggalkan satu saja Ali itu supaya data tadi tidak berulang.
Ya, tinggalkan satu data saja. Itu kita akan lihat. Okey. Kita masuk pada bab yang seterusnya, topik yang sepatutnya kita belajar ini, kunci primer dan kunci asing. Ya. Apa itu kunci primer? Apa itu kunci asing? Ya. Kunci hubungan ialah antara atribut khusus dalam jadual yang digunakan untuk mengekalkan integriti dan data hubungan. Terdapat dua kunci, itu kunci primer dan juga kunci asing. Pada dua kunci asing ini dipanggil sebagai kunci hubungan. Ya. Satu kunci primer, satu lagi kunci asing. Kedua-duanya ada orang kata apa, saling berkait antara satu sama lain. Ya. Dan kedua-dua ni perlu ada dalam jadual. Kunci primer ni wajib ada dalam jadual. Kunci asing ni bergantung kepada macam mana jadual tadi dihubungkan. Okey. Terlihat pada kunci primer. Apakah dia punya, orang kata apa, dia punya uh, nota yang terbaik nak kenal pasal kunci primer ni. Sebab apa, kalau kita lihat pada bahagian atas ni tadi, terlihat pada isi kantungan, dia kata apa? Menentukan kekunci primer. Kalau dia kata menentukan, kita kena define which one kunci primer, which one kekunci asing yang ada dalam entiti tersebut. Jadi macam Azra tadi, saya dah bagi satu soalan, jadi dia boleh define ya, bahawa ID murid ini adalah kekunci primer. Jadi maksudnya apa? Dah capai dah apa objektif yang perlu ada dalam 2.2.1 ni. Okay. Jadi kalau kita nak kenal sesuatu itu macam biasa, kita kena tahu juga ciri-ciri bagi kunci primer. Kalau tak, kita tak boleh nak tentukan yang mana satu kunci primer, yang mana satu kunci asing. Okey. Terlihat kat sini ada beberapa ayat yang penting yang kamu pernah tahu. Kunci primer adalah gabungan beberapa atribut dengan nilai dan unik. Ya, ada saya highlightkan kat sini yang dengan nilai yang unik. Ya, untuk mewakili setiap baris rekod dalam sebuah jadual. Seperti dengan tadilah kunci primer bagi Ali, franchise dan juga siapa seorang lagi tadi? Franchise dan juga Lim. Ya, ketiga-tiga itu mempunyai nombor ID yang berbeza. Ya, masuk kat sini dia unik lah dan tidak dikongsi bersama macam nombor IC kita. Setiap orang ada nombor IC yang berbeza. Is unik. Tapi nama kadang-kadang kita ada nama yang sama. Ya, Izzati dalam kelas kita ada dua. Aida contohnya ada dua contoh kan macam tu. Jadi dia ada persamaan bagi nama dan nama tadi tak boleh guna sebagai kunci primer. Sebab apa? Sama. Kadang-kadang dia dikongsi bersama. Contoh, apa nama kelas kamu contohnya? Ya, contoh 4 opsi, 4 UKM, 4 apa lagi? 4 4 UiTM. Ketiga-tiga tadi itu ada tak dikongsi bersama? Ya, dikongsi oleh bersama oleh murid. Tetapi nama kelas tadi tidak diguna oleh kelas yang lain. Hanya ada satu je tingkatan 4 opsi. Hanya ada satu saja tingkatan 4 UiTM ataupun 4 UKM. Jadi kelas tadi boleh guna sebagai kekunci primer. Sebab apa? Hanya ada satu sahaja yang wujud dalam sekolah kita tu. Tapi depan dia kena tulislah 4 opsi. Kalau letak opsi saja dia dikongsi oleh 5 tingkatan yang berbeza. Tingkatan 1 ada opsi, tingkatan 2 ada opsi sampai tingkatan 5 ada opsi. So yang opsi tadi tak boleh diisytihar sebagai kunci primer. Sebab apa? Dikongsi oleh 5 tingkatan yang berbeza. Tapi bila kita letak 1 opsi, 2 opsi, 3 opsi, 4 opsi, 5 opsi, maka dia boleh jadi kunci primer kat sini. Sebab apa? Opsi tadi dibedakan dengan 1 sampai 5 tadi ada benda yang berbeza kat situ. Kalau opsi saja dikongsi oleh 5 tingkatan maka tidak bolehlah dibuat begitu. Jadi ada satu kelas je opsi. Ya, tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 tu duduk dalam opsi tu. Jadi crowded lah. Tak boleh isytihar mana satu budak tingkatan 1, mana budak tingkatan 5 dan sebagainya kat situ. That's why dia kata nilai yang unik untuk mewakili setiap baris rekod dalam sebuah jadual. Macam tu. Macam nombor IC kita. Dan apa lagi yang dia punya ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia tidak boleh dibiarkan kosong dan tidak boleh mengandungi nilai yang berulang. Okey, ini antara tiga ya dia punya
Orang kata apa? Ciri-ciri yang ada pada kunci primer. Pertama, dia unik. Kemudian tak boleh kosong. Dan tiga, dia tidak boleh berulang. Ini antara ciri-ciri yang kita nak tentukan. Bila kita lihat dalam jadual tadi, kita kena faham. Dia unik, dia tidak kosong, dan juga dia tidak nilainya tidak berulang. Maka ia adalah kunci primer. Mudah kita nak tentukan bila kita jumpa dengan kunci primer. Okay. Okey, kita lihat kemudian kita lihat kat bawah ni ini ciri-ciri yang lain lah yang ada dalam muka surat 219. Kat sini nak ambil yang kat sini pun boleh, nak ambil yang kat atas ni pun boleh, ya. Yang satu lagi kat bawah ni nilai dia tetap dan tidak berubah. Macam nombor IC kita. Nombor IC kita daripada kita lahir sampailah anda meninggal dunia, nombor IC tu sama. Tidak berubah dan tidak dikongsikan dengan orang lain. Itu maksudnya apa? Kunci primer nilainya tetap dan tidak berubah. Okey. Kita lihat pula pada kekunci asing. Ini adalah kepentingan dia. Kepentingan ni adalah antara kenapa kunci primer ni perlu. Yang ini kita akan bincang nanti sebab apa kita hari ni kita nak kenal dulu, nak tentukan dulu. Kepentingan dia kita akan masuk nanti bila kita dah membina ERD. Itu cikgu akan lebih jelas sebab hari ni kita nak kita fokus macam mana nak tentukan kunci primer, macam mana nak tentukan kunci asing. Baik. Kita lihat yang seterusnya adalah kunci asing. Ini adalah kunci yang kedua. Ialah atribut mengandungi nilai kunci primer daripada jadual sasaran. Nampak? Dah pening kat sini ayat dia kat sini. Ya. Ayat kat sini dia kata apa? Atribut yang mengandungi nilai kunci primer daripada jadual sasaran. Dengan kata lain, untuk menghasilkan hubungan antara dua jadual. Jadual yang ingin mewujudkan hubungan akan menambahkan atribut kunci primer daripada jadual asal sebagai kunci asing. Pening. Nama kunci primer, kenapa boleh jadi kunci asing? Jadi macam tu kan. Kalau kita lihat contoh pada bahagian bawah ni, dia nanti anak-anak pening. Jadi kita buat satu contoh yang lain. Cikgu pergi pada contoh yang lain. So, cikgu share. Cikgu share lain untuk share screen, entire screen. Ya, kita nak tengokkan dua contoh jadual. Ya, ke mana kita nak letakkan kunci primer dan juga kunci asing kat situ. Okey. Cikgu keluarkan dulu yang ini. Boleh lihat kat sini ada dua jadual. Satu jadual murid, satu lagi jadual ibu bapa. Okey. Boleh tak siapa-siapa bantu cikgu tentukan yang mana satu yang ada yang bagi jadual murid tersebut adalah kunci primer. Ya. Mana satu antara ID murid, nama murid atau kelas. Which one adalah kunci primer yang untuk jadual murid? Anyone? ID murid. ID murid. So cikgu colorkan dia berwarna orange. Ya. Kunci primer warna orange. Dan kunci primer ni bila kita kunci primer dia kena garis bahagian bawah dia. Macam tu. Dia digaris untuk membezakan dia. Ya. Okey. Azra je cik orang lain pula. Okey. Untuk jadual ibu bapa. Mana satu kunci primer? ID ibu bapa. ID ibu bapa. Sebab ID ibu bapa. Kenapa ID ibu bapa? Sebab ada ID. Ha? Tak semua kadang-kadang kita jumpa dalam jadual tu dia tulis ID ataupun nombor. Kadang-kadang dia tulis contohnya pasport. Kadang-kadang tak ada pun nombor pasport. Tapi dia boleh jadi sebagai kunci primer kat situ. Okey, kat sini kita dah tentukan beberapa kunci primer. Okey, kita dah tentukan yang jadual murid, ID murid. Kemudian ID ibu bapa adalah kunci primer bagi jadual ibu bapa. So kita transmit ni ke dalam bentuk ERD dulu. Okey. So cikgu tukar dia dalam bentuk ERD. Sekejap ya. Okey. Ini dalam bentuk ERD. ERD yang belum cikgu lukis lagi. Okey. Jadi cikgu nak buat perhubungan dulu antara yang ini dengan yang ini. Connectkan dia antara murid dengan ibu bapa. So dia ada relationship kat sini. Ya. Ibu bapa. Itu ada tulis kat sini ya. Merotan dan sebagainya kan. Okey, contohlah ibu bapa ya. Murid
Apa punya kata kerja kat sini? Apa yang kata kerja yang sesuai antara murid dengan ibu bapa? Murid apa? Ha? Contohlah, saya letak kat sini didik. Didik. Murid didik ibu bapa didik murid. Jangan baca macam tu. Murid dididik oleh ibu bapa mendidik murid. Itu cara baca dia. Bukan kata didik tu kata kerja aja. Tapi kita penambahan menter dan sebagainya untuk membacakan di dalam bentuk yang berbeza. Okay, macam biasa, macam hari itu juga kata, yang bulat ini, separuh bulat ini adalah atribut. Dan atribut ni kita kena cantumkan dengan murid. Dan setiap cantuman itu tidak perlu ada anak panah. Okay. So kita lihat kat sini. Ini adalah komponen pertama, ada entiti juga, entiti murid, entiti ibu bapa. Setiap entiti memiliki 3 atribut. Dan 3 atribut ni sama juga yang ada dalam kita punya jadual ni. Okay. So kita akan lihat dalam entiti ni dia ada perhubungan. Okay. Apakah yang tak ada lagi? Komponen apa yang tak ada lagi? Dah ada entiti, dah ada perhubungan, dah ada atribut. Apa yang tak ada? Dia ada 5 elemen. Kekardinalan. Kekardinalan. Okey. Murid didik ibu bapa. Nak buat apa ni? Satu. Ha? Add attribute. Sekejap ya. Okey, sekejap cikgu ni. Delete attribute pula. Sekejap ya. Edit. Okey, cikgu letakkan sinilah. Nilai minimum dengan maksimum. Supaya dia nampak. Okey. Kat sini tadi tulis many. Many dia banyak lah. Banyak ibu bapa dengan murid. Jadi banyak murid dididik oleh ibu bapa. Satu murid dididik oleh satu ibu bapa. Contoh macam tu lah. Satu murid memiliki ataupun dididik oleh satu ibu bapa. Satu murid lah. Maksud apa? Kamu lah. Kamu murid 4 opsi dididik oleh satu ibu bapa. Contohnya macam kita ambil satu ke satu. Apakah lagi yang tak ada? Dah ada kekardinalan, dah ada entiti, dah ada attribute, dah ada hubungan. Apa yang last sekali yang tak ada? Kunci primer. Kunci primer. Okey, tadi kunci primer untuk murid apa? ID murid. ID murid kita letakkan unit. Okey, untuk ibu bapa? ID ibu bapa. Okay, nice. ID ibu bapa. Okay. So kita dah ada 5 komponen. Entity, attribute, kekardinalan, hubungan dan juga kunci primer. Kat sini kita tengok. Apa yang tak ada lagi kat sini? Kunci primer dah ada. Satu lagi daripada kunci ni adalah kunci asing. So, tadi kita lihat pada petikan ayat tadi, dia kata apa kat sini? Ayat kat sini dia kata apa? Atribut yang mengandungi nilai bagi kunci primer daripada jadual sasaran. Okay. Macam mana kita nak tentukan kunci asing ni? Kunci asing ni contoh. Kita sebagai murid dan kita ada ibu bapa kita. Ya? Dan setiap ibu bapa tu ada anak dia. Ada tak kita ibu bapa tadi? Contohlah saya akan tanya pada ibu bapa. Anak awak siapa? Jadi dia akan senaraikan 5 orang anak dia. Bagi anak dia. Jadi apa yang berlaku kat situ, data tadi dia akan berulang. Sebab apa? Data ibu bapa tu dia berulang juga. Contoh macam ni. Saya bagi satu contoh terlihat pada jadual ni. Okay. Jadi kalau contohlah kita nak tambah kat bahagian tepi ni, kunci asing untuk kat bahagian tepi ni. Bahagian tepi ni. Jadi kunci asing kat bahagian tepi ni namanya adalah base. Okey. Adalah nombor letak kunci primer ini ke dalam kunci ibu bapa. Kita lihat kejap lagi. Kenapa kita kena letakkan kat sini? Okey, kejap contoh ya. Kita akan lihat dia berulang kat sini.
Saya akan letak paste. Control V. Okay. Jadi ID murid tadi dah masuk dalam ibu bapa punya bahagian. Okay. So ID murid contohlah. Yang dua ini yang warna hijau cikgu colorkan warna biru ni. Dan juga yang dua ini adalah empunya bagi orang yang berbeza. Jadi cikgu colorkan warna yang ini. So Ahmad ini anak dia ada Aziro dan Azwan. Saya colorkan sama color dia. Yang ini Salahuddin ini yang adalah bapa kepada Abdul Aziz dan Abdul dan juga Aziz. So, saya kalikan warna hijau. Okey, hijau biasa. Okay. So kita tengok baik-baik. Okey. Kita buat dua tempat yang berbeza. So saya letak kat sini, saya kosongkan dulu yang ini. Okey. Letak kat bahagian tepi ni. Assalamualaikum Nazatul. Jadi saya akan letak kat bawah ni. Kita letak kat bawah ni, kita paste. Ctrl V. Okey. Kita letak Ahmad. Ahmad ada dua anak. So kita akan letak dua. Dia punya. Paste. Mana paste, paste, paste. Okay, kita ada Salahuddin. Salahuddin baru nak ada dua orang anak. So kita akan letak dua kat sini. Okay. So siapa anak bagi ID murid untuk Azirul 001. Oops, sorry. 001. Dan kita akan letak kat sini pula ID murid untuk yang Ahmad ini adalah 002. Kalau yang kat sini pula kita akan letak dia 003. Yang sini kita akan letak 004 untuk perwakilan untuk Aziz. Okey. Bila kita masukkan, maksudnya apa tadi? Bila kita nak tentukan sama ada kunci primer mana yang perlu ada pada entiti murid ataupun ibu bapa. Sama ada kita nak letakkan kunci primer yang ini ke dalam ini ataupun kunci ID murid ini ke dalam ibu bapa. Jadi kita nak tentukan dia macam mana. Jadi bila kita nak tentukan dia, kita cuba buat dalam bentuk jadual seperti ini. Okey. Kalau kita letakkan ID murid ini sebagai kunci asing yang berada dalam jadual ibu bapa, apa yang berlaku kat sini? Apa yang berlaku? Cuba lihat apa yang berlaku. Apa yang berlaku pada data yang baru bahagian bawah tu? Apa yang berlaku bagi data ni? Kelewahan. Kelewahan data. Apa yang lewah? Nama berulang. Nama Ahmad tadi berulang. Nama Ahmad tadi berulang. Dan juga ID dia berulang. Kan? ID ibu bapa tadi berulang dua kali. Dan kita kena kenal balik bahawa kunci primer, apa dia punya kunci primer? Dia tidak boleh berulang kat sini. Nilai dia unik dan hanya satu sahaja. Dan dia tidak boleh nilai yang sama secara berulang kat sini. Bila kita lihat kat sini, bila kita letakkan kunci asing ID murid ini di belakang untuk kita nak supaya kita kenal lah siapa ibu bapa bagi murid tersebut. Tapi bila kita letakkan dalam keadaan begini, maka ID ibu bapa tadi berulang dua-dua. Bila berulang dua-dua secara automatically dia dah melawan dah. Dia punya fitrah sebagai kunci primer. Sebab apa kunci primer tidak boleh berulang nilai dia dalam table tersebut. Tapi dia dah berulang pada tabelnya. So yang ini berlaku kesalahan dalam perletakan kunci asing. So kita copy yang ini je. Saya buat ya. Saya copy, make a copy. Saya create a copy. Kita pergi kepada sheet 2. Okay. Tadi kita letakkan pada bahagian bawah ni. Tadi kan. Yang ini kita tukar pula. Kita cuba letakkan pada murid pula. Pada murid. Ya. Kita letakkan jadual murid ini. ID murid ini ada kunci primer di kat bahagian bawah. Saya paste. Ya, pasal kita nak masukkan ID ibu bapa. Copy, paste kat sini. Masukkan sikit. Okey, kita buatkan table dia. Okey. So tadi kita dah lihat dah
Okey, ni warna biru lah, warna biru. Kita colourkan balik biar dia nampak. Okey, cantik. Ini pula warna hijau. Okey. So, kita tengok yang kedua ni pula. Okey, Azlirul tadi bapa dia adalah 801. Saya tulis 801. 801. Pula 802. Kat sini 802. Jadi bila kita letakkan kunci primer untuk kepada jadual murid, untuk kita analyse bahawa murid tadi adalah ibu bapa dia siapa. Jadi kalau kita lihat kat sini 801 adalah Azlirul Ahmad. Ya. Okey. So kita lihat kat sini apa yang berlaku bila kita letak kunci asing pada bahagian ni. Ada tak data lewah? Ada tak wujud data lewah? Nazatul? Amira, ada tak data lewah yang berlaku? Pada kunci primer. Ini bukan kunci primer dah. Dia dah jadi kunci asing. Sebab apa? Kenapa dia asing? Sebab dia bukanlah diri dia punya. Dia datang daripada bapa ni. Kalau nak tengok saya colourkan lain lah. Nanti you pening pula colourkan hijau. So hijau dia hijau. Dia bukan dia punya lah. So kuning dia punya. Kuning ni ni dia punya. Tapi hijau ni datang pada jadual ibu bapa. Jadi bila kita buat macam ni, ya berbanding dengan jadual yang tadi. Sekejap saya cantikkan sikit. Ya tak cantik nanti. Tak berapa nak kemas. Ya Comic Sans. Okay. So kita tengok kat sini. Bila kita letakkan kekunci asing tadi daripada ibu bapa ini kepada murid sebagai pengenalan bagi murid ini siapa ibu bapa dia. Jadi kita lihat kat sini ID murid ini dia tidak berubah. Ya, ID murid ini tidak berubah. Dan nilai murid ini juga dia tidak berulang berbanding dengan yang tadi. Bila yang tadi ni, bila kita buat macam tu meletakkan ID murid kepada ibu bapa, ID ibu bapa tadi dia berulang 2 kali berbanding pada yang ini. Ya, kalau yang ini dia stay relax, dia tak ada masalah ID murid dia. Cuma ID ibu bapa tadi dia boleh berulang. Jadi masuk kat sini kunci asing dia boleh berulang. Tetapi kekunci primer dia tidak boleh berulang. Ya, kunci asing dia boleh berulang. Kunci primer dia tidak boleh berulang pada table tu. Jadi kunci primer ni bagi jadual murid adalah ID murid. Dan kunci asing ini adalah ID ibu bapa datang daripada jadual ibu bapa. Kita kembali kepada rajah yang ini. Jadi bila kita dah buat tersebut, jadi kita nak dah tentukan tadi bahawa ID ibu bapa ini akan masuk ke dalam murid. Jadi saya copy ni dulu, copy. Jadi saya buat lagi satu atribut, saya letak kat sini. Dan atribut ini dinamakan sebagai ID ibu bapa. Dan saya akan connect dia. Jadi bila kita masukkan kat sini, maka kita tahulah murid ini siapa ibu bapa dia. Berbanding kalau kita letak kat sini kalau kita letak ibu bapa ini kunci asingnya ID murid, dia akan jadi table tadi akan jadi masalah. Sebab apa menjadi masalah? Nilai bagi murid tadi okey, tapi nilai bagi ibu bapa tadi dia dah berganda kat sini, ada lewahan data. Maka tak boleh letakkan ID murid ke dalam jadual ibu bapa kat sini. Kalau letak dia akan jadi salah macam tadi. Tapi kalau kita buat meletakkan ibu bapa ini ke dalam jadual murid sebagai kunci asing, maka masalah kita selesai. Sebab apa? Bila kita letakkan ID ibu bapa, dia tidak merubah ID murid tersebut. Sebagian banyak, walaupun anak dia banyak dalam sekolah tu, dia tidak mengganggu bagi ID dalam jadual murid tersebut. Kalau anak dia ada 10 orang dan setiap murid itu mempunyai ID yang berbeza, tetapi membawa ID ibu bapa yang sama, tidak menjadi masalah. Sebab apa? ID ibu bapa tu dimiliki oleh anak dia yang 10 orang tadi tu, tidak menjadi masalah. Macam kita letak dalam, kalau kita beli majalah lah kat kelas kan, kat sekolah kita majalah contohnya. Bila kita beli majalah, dia akan tanya, ada tak abang kat sekolah ni? Sebab apa? Jadual yuran untuk majalah hanya dibayar oleh seorang saja. Sekali je. Sama ada kalau adik awak tingkatan 1 ada, awak tingkatan 4 tak perlu bayar lagi sebab adik awak dah bayar ketika tingkatan 1. Maksudnya apa kat sini? Hanya ada setiap majalah itu hanya mempunyainya adalah satu keluarga saja. Walau bagaimana banyak pun anak di kat sekolah tu hanya bayar sekali je.
bagi yuran majalah untuk tahun semasa tersebut. Jadi kalau kat sini kita lihat dia tidak merubah bagi jadual berbanding yang tadi dia merubah kunci primer dan mengubahkan dia punya orang kata apa? Dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia punya ciri-ciri bagi kunci primer. Jadi yang ini salah. Saya letakkan kat sini. Okey. Perletakan kunci asing yang salah menyebabkan kelewahan data berlaku di dalam jadual ibu bapa. Ini yang berlaku bagi bagian cuba besarkan sikit Mash. Yep, Mash. Saya edit sikit mana dia ni. Format cell. Jadi font wrap. Okey. Kita kat sini perletakan kunci asing yang salah menyebabkan kelewahan data berlaku pada jadual ibu bapa. Lihat pada ID ni lah. Cikgu tandakan yang warna merah ni adalah kelewahan data. Jadi cikgu tandakan color dia page layout. Mana? Insert. Mana letak? Sorry. Mana color dia ni? Border. Letak order. Tak apalah. Nanti cikgu letakkan color yang berbeza lah. Nanti color merah ke apa dalam nota nanti. Okay, so yang ini cikgu tanda lah yang ni. Tengok ya kat sini. Dia punya. Katakan kunci asing yang salah menyebabkan kelewahan data berlaku dalam jadual ibu bapa. Tapi kalau kita lihat dalam yang ini, dia tidak berlaku kelewahan data. Jadi maksud apa? Kedudukan bagi kunci asing itu betul pada tempat yang sepatutnya. Okay. So yang inilah bagi gambarannya ERD yang kita dah buat perhubungan antara murid dan ibu bapa. Jadi dalam jadual murid pada asalnya ada 3 atribut dan jadual ibu bapa pun ada asalnya ada 3 atribut, tapi ID ibu bapa itu dia bawa masuk ke dalam ke dalam murid untuk mengenal pasti siapa ibu bapa dia. Ya, kalau contohnya. Jadi dalam jadual ni bolehlah kita letak dia dalam ni sebagai relationship dia many to many. Kenapa many to many? Sebab apa kita dah boleh determine siapa ibu bapa dia daripada ID ibu bapa dia. So kita boleh letak many to many. Ramai murid didik oleh ibu bapa. Sebab apa dalam sekolah tu ramai. Ataupun ramai anak dia dalam rumah dia. Contoh dalam Harina. Adik-beradik berapa orang Harina? 70. 8. Berapa? 7. 8. 8. Ha. Okey, contoh Harina ada 8 adik-beradik. Jadi banyak murid dan banyak ibu bapa kat situ kan. Okay. Jadi pun dalam sekolah pun banyak murid, banyak ibu bapa. Jadi macam mana kita nak determine siapa anak dia? Bergantung kepada ID ibu bapa tersebut, maka kita boleh tahulah which one ibu bapa dia bagi murid tersebut. Contohlah kalau nak buat many to many. Kalau kita nak buat one to many pun boleh. Tapi dia jadi pelik pula kan. Bila one to many, seorang murid dipunyai oleh ramai ibu bapa. Macam tu kan. Jadi takkan sekolah tu ada satu murid je dan dimiliki oleh ramai ibu bapa. Contohkan macam tu. Dia jadi pelik macam tu. Ataupun satu ke satu. Kalau ke satu, seorang murid tadi dididik oleh ibu bapa. Takkan anak dia seorang saja. Jadi macam tu. Jadi peletakan bagi kekardinalan pun bergantung kepada jadual yang kita bina. Ya, tak boleh letak sesuka hati. Nanti kita akan bila kita dah buat pernomolan nanti baru kita nampak macam mana kita nak letakkan kekardinalan. Buat masa ni kita letak many to many dulu. Many to many dulu. Ya, supaya orang kata apa, kat situ pun boleh letak one, kat situ boleh pun letak many to many. Jadi tak ada masalah. Untuk yang sempurna kita akan buat nanti setelah kita bertemu pada kelas kita nanti pada minggu ini. Jadi topik kita hari ini sebenarnya kita dah belajar. Pertama sekali kita nak sampaikan hari ini adalah pasal bagaimana kita nak tentukan
Nak tentukan iaitu menentukan kekunci primer ataupun kekunci asing yang sesuai bagi setiap entiti. Ini adalah target kita untuk hari ini yang dalam masa setengah jam ni. Menentukan kunci primer ataupun kekunci asing yang sesuai. Kunci primer tak jadi masalah, yang susahnya nak tentukan adalah kunci asing. Kunci asing pun tak susah nak tentukan, tapi nak perletakkan bagi kedudukannya, kita kena buat macam dalam jadual tadi ni. Kena kita buat jadual ini. Bagi kita yang belum lagi pro, kita buat macam ni dulu. Ya. Dan supaya kita nampak, bila kita letakkan pada jadual kunci asing itu pada kedudukan yang salah, maka dia akan berlaku kelewahan data. Tapi kalau kita letak pada jadual yang betul, maka tiada kelewahan data yang berlaku. Once bila awak dah faham pergerakan dia macam mana, nanti awak tak perlu lagi buat jadual. Untuk buat masa ni, buat jadual dulu untuk membezakan yang mana, kat mana nak letakkan kunci asing tu. Sebab apa? Kita punya subtopik ni, dia kata menentukan. Dalam peperiksaan dia akan tanya, kunci asing ni nak letak kat bahagian mana? Jadual murid ke jadual ibu bapa? Kat situ. Sebab apa? Dalam keyword dia menentukan kat situ. Jadi dia adalah aplikasi. Sebenarnya dia akan keluarkan dalam bahagian A untuk soalan ini, 2.2.1. Sebab apa? Dia bukan aplikasi, tapi kita kena faham ciri-ciri dia, barulah kita boleh tentukan which one kunci primer, which one kunci asing, dan kunci asing tadi sesuai bagi entiti mana dan kedudukan mana yang sesuai untuk dia. Itu jadi kita dah sampai dari apa yang sepatutnya kita belajar. Jadi untuk minggu ni kita akan masuk 2.2.1 lagi dan juga 2.2. 2.2.1 ni saya hutang ke awak pasal kepentingan. Pasal kepentingan untuk kunci primer kita akan masuk nanti. Kunci primer dia unik, tidak berulang dan nilainya tak boleh nol, tak boleh kosong. Tapi kunci asing ni nilai dia boleh berulang. Dan kunci asing ni nilai dia sama dengan kunci primer. Sebab apa sama dengan kunci primer? Sebab dia adalah kunci primer. Tapi dia letak dalam jadual yang berbeza, maka dia tak boleh panggil sebagai kunci primer, tapi dia panggil sebagai kekunci asing. Kekunci asing yang digunakan untuk nak kuatkan lagi perhubungan antara murid dan juga ibu bapa yang dalam jadual ERD ini. Kalau tak ada kunci asing, kita tak boleh determine murid ini siapa ibu bapa ni. Walaupun dalam perhubungan dah ada murid didik ibu bapa, dididik oleh ibu bapa mendidik murid. Jadi kat situ kita dah ada dah. Tapi kita tak tahu which one ibu bapa yang dimiliki oleh murid tersebut. Jadi kita letakkan ID ibu bapa dalam murid, barulah kita tahu murid ini siapa ibu bapa dia. Ya. Okay, contoh Subashini anak siapa? Ya, contohnya Haziq anak siapa? Nias anak siapa? Jadi kita boleh determine bila kita tahu ID ibu bapa tersebut ada pada murid itu. Okey. Ada tak apa-apa nak tanya? Untuk subtopik 2.2.1. Kita tak akan pergi subtopik lain. Ini saja yang kita akan masuk. Ada tak apa-apa nak tanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. 11 orang hari ini. Alhamdulillah. Ada apa nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Sebab sini seorang je. Wakil daripada kelas satu lagi. Alternate print screen. Nazatul dengan Camdoc, dengan Nias. Datang daripada kelas UPSI. Yang selebihnya datang daripada kelas 4 UiTM. Cikgu letakkan kalian. Alright. Nak selfie ke? You all nak selfie ke? Semua tengah tidur? Tak tidur. Bukalah kamera. Takkan cikgu seorang-seorang je. Takkan malu kot. Dan buka tunjuk gambar ni. Murni pun nak masuk. Sekejap ya, Murni pun nak masuk. Tak ada kamera cikgu. Tak ada kamera cikgu. Allah. Hai Murni, Assalamualaikum. Dia dah rakam yang untuk ni, nanti you all boleh tengok balik lah. Tengok balik dalam rakaman tersebut, nanti cikgu akan share. Dia akan bagi masa setengah jam kot. Jika akan masuk dalam YouTube, you akan tengok balik lah. Jadi kita akan jumpa pada esok hari Selasa untuk 4 UiTM. Untuk 4 UPSI kita akan jumpa hari Khamis. Begitu juga dengan 4 UKM. 4 UKM jumpa hari Khamis.
Hari Rabu jumpa dengan Pak Upsi dengan Pak UiTM. Okey, cikgu ucapkan terima kasih yang datang untuk live cikgu hari ini. Jadi, walaupun tak ada soalan, cikgu dah share sikit 2.21, tak boleh nak panjang-panjang. Ya, Danish, nak tanya apa Danish? Tak ada cikgu, tak ada. Tak ada ya? Mana tahu Ishqal nak kawat kaki ke tak ada ya? Okey, cikgu ucapkan tahniah dalam masa yang pendek ni kamu hadir untuk memenuhi orang kata apa hari dengan ilmu. Cikgu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa esok hari insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. See you tomorrow.